berlaku khilaf. Dah sahabat sesat ah. Sahabat khilaf. Kita tak berti bahasa, kita tak ngaji. Saya baca kitab Majmu' Imam Nawawi. Ada menyebut khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Ada yang sampai 5 kaul, ada yang 3 kaul. Perbezaan di kalangan pendapat. Dah bodoh. Sahabat ada apa pula khilaf? Kita ingat mazhab ni mazhab 4 saja. Dia ada mazhab lama, mazhab Aisyah, mazhab Abu Hurairah, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar. Banyak. Mana mazhab ni pendapat-pendapat. Dah sesat Ibnu Umar, Siti Aisyah. Nampak? Faham baik, mazhab bukan mazhab 4 saja. Mazhab ni mazhaba ilaihil imam. Apa yang pendapat yang disukai oleh imam kepada arah perkara ni dibuat. Itu mazhab. Nah, kalau kita tengok kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, pada satu-satu hadis ataupun ayat, buat mari hadis, buat mari ayat pada satu hukum, lepas tu menyatakan khilaf di kalangan sahabat. Mana sahabat berlaku khilaf? Sebab apa? Nabi telah wafat. Nabi tak boleh menjelaskan hukum kerana Nabi tak ada. Bila tak ada, sahabat yang pandai fiqh beristihad. Kadang-kadang berlaku 4 kaum sahabat. Nah, jadi pendapat mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Maliki sebenarnya bukan mazhab pendapat dia. Kalau kita tengok, nah, dalil masing-masing, Imam Syafi'i kata kerana aku lebih cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Ni kata aku cenderung pada pendapat Abu Hurairah. Tengok. Tapi kita jahil tak tahu benda, pakai dengar gitu saja. Nah, sejarah berlakunya mazhab kan daripada zaman sahabat. Nah. Jadi jangan kita terpedaya dengan kata-kata mani golongan salafi, ini semua karut berlaku. Nah, semua orang ulama-ulama tak ada pun nak bawa kita kepada jalan yang sesat. Semua nak menjuruskan kita kepada kebenaran belaka dengan ijtihad masing-masing. Nah, dia mengaku dia sebagai ahli sunnah, dia puak salafi. Dah orang ni mu dulu pakai serban, dia ni pakai sokok tinggi. Sunnah ke tak? Dulu mu pakai jubah, sekarang pakai kok, pakai tas. Ketua salafi Malaysia. Nah, mana mu kena beli? Salafi apa mu? Salapung. Nah, orang daripada pakai kok, pakai jubah. Daripada baju Melayu, pakai gamis. Daripada palit dogo, pakai piah. Nah, baru tu salafi menghidupkan sunnah. Ni nak buat gagasan sunnah pula. Nah, waktu bik ni haram kita sebut selawat masa antara tarawih kan? Haram. Dah tu suruh heboh, jom heboh di Perlis, 15,000 orang berjoget. Senyak sunyi mu. Nah, sesat tak ada sesat mufti ni? Tak? Aku dah kata, mu kata. Apakah itu wahdatul wujud? Apakah ia selari dengan fahaman mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi kita jawab sama-sama dah. Ini masalah hak lama mutaqaddimin. Dah, jadi yang kita tahunya daripada perkataan ulama-ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya jangan dah kita duduk cenderung pada fahaman wahdatul wujud ni. Nampak? Jangan. Memang kita ni hak kemudian tidak arif. Nah, memang orang yang mengeluarkan pendapat wahdatul wujud ni, kita tak nak tanding kehebatan dia. Tetapi kita dengar kataan ulama-ulama yang ramai di dalam dunia ini, dulu sampai sekarang, mereka ini memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita mengikut faham wahdatul wujud ni. Nah, sampai semua tu Tuhan belaka betul dah pada hakikat, tapi jangan sampai kita buat cakap. Nah, bawa bank ni bukan aku ni, Tuhan ni bawa bank ni. Wahdatul wujud panggil. Zaman ni banyak tu. Walaupun kata takdir, kata faham itu benarlah al-halat. Nah, umpamanya di dalam keadaan tak sedar, tapi dia zauqiyah. Dalam keadaan tak sedar. Nah, kita dari nak tiru-tiru dah dengan tiru. Benda orang zauq, orang sopi ni yang orang asyik dengan Tuhan, katakanlah. Kali tiru, kali reka-reka gitu. Kita cak ayang. Nah, biasa sudah lah. Ni nak cakap kan? Ya ada dia cakap. Mengaji ilmu tinggi, dia kata dia hebat. Kita kelas rendah ni ngaji kampung ni, ngaji surau. Dia tinggi tengah malam kelas 1 kedua. Tok guru lalang je lah kan. Faham tak? Luar pendek. Dalam teruk lah kocek tok guru. Dia kata dia ada semayang mana? Semayang niat. Dipanggil solat daim.
Nampak? Tuhan belaka ni. Dah ni bawa kepek. Ni terang ni. Akhirnya takut jadi kafir waliyazbillah. Pasal tebing. Banyak lagi benda yang kita tak reti. Banyak benda lagi. Kayak mak ayah kita mati lah tak reti nak buat benda. Hak tu dak mengaji lagi. Tajhirul mayit, nak mempersediakan mayat, nak bagi kubur. Cara mandi, cara kapang, cara semayang, cara tanang. Betul waktu dulu. Solat pakaian yang digunakan, yang kenakan wangian yang mengandungnya alkohol. Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Banyak kali dah sebut masalah alkohol. Masalah alkohol ini berlaku khilaf. Dua pendapat yang masyhur. Satu pendapat mengatakan najis yang tidak dimaaf. Satu pendapat mengatakan najis yang dimaaf kerana sedikit sangat alkohol. 3%, 2%, 0.8% dan seumpamanya. Najis tak daripada arak tetapi sedikit sangat tak dimaaf. Pendapat yang pertama tadi tak, yang lebih warak, kalau ada alkohol sedikit pun tak maaf, kerana ada lagi pilihan bagi kita yang tidak ada alkohol. Kenapa dia sengaja ambil yang ada najis? Maka tidak dimaaf. Baiklah, siapa yang nak pakai, nak taklid pendapat yang mengatakan maaf, sahlah ibadat dia. Siapa yang nak taklid pada pendapat yang warak, dia lebih cermat dalam beragama. Sebaik-baiknya kita solat ni janganlah pakai benda-benda yang dipertikaikan tentang kesucian kita. Jadi yang terbaik tak usah pakailah yang ada alkohol, beli yang tak ada alkohol. Umpamanya, kerana kita ada pilihan sekarang. Kemudian arak itu sendiri, arak ni sedikit kena pada baju kita, jikalau nampak pada penglihatan mata, wajib kena basuh. Nampak? Bukan kira besar kuku. Hak besar kuku tu benda yang biasa rutin dengan kita. Umpamanya darah kita lalu kat dapur, bini kita takir kepala ikan air, ngecik sikit darah ikan sedikit. Nampak? Maka dimaaf. Benda kita payah nak jaga. Kena sedikit tahi cicak, dimaaf. Kena sedikit daripada air kecil, kabur air kecil, dimaaf. Burung terbang atas kepala dah nak elok dah, kena di baju sikit, tahi, dimaaf. Nampak? Tapi kalau maknanya arak, bukan kita duduk kat arak, bukan kita kerja kilang arak, maka dia kena sampai kepada had tak nampak oleh mata yang mu'tadil, mata yang biasa, dimaaf. Tengok nampak, dah maaf, arak setitik. Tapi kalau darah kita sendiri, kita sengeleng, kita buat dalam sembahyang, besar kuku, maaf. Banyak tak maaf. Umpamanya kita sembahyang, Tok Imam baca panjang sangat, Tok Bilal dah galik tunggu lambat sangat, pecek jerawat Tok Bilal. Rakaat kedua, faham tak? Tu bit neleh sikit jerawat. Dimaaf kerana sedikit. Kalau banyak sampai neleh, batal sembahyang kerana banyak, pasal sengaja pecek. Dia gitu. Maka arak ni bukan benda yang rutin berkeliaran bersama-sama kita, benda jauh. Jadi mudah kita jaga. Bila mudah kita jaga, walaupun sedikit, tidak dimaaf. Yang kita payah nak jaga kena di tubuh kita sama. Air kecil cicak, air kecil tahi tikus macam-macam, sedikit dimaaf. Jawatan kuasa masjid kutipan sumbangan untuk mengadakan tahlil perdana. Apa hukum perbuatan tersebut? Tujuan buat tahlil, dia nak buat tahlil tu nak buat jamu lah. Dia nak baca Quran, nak baca Yasin dan sebagainya, nak buat jamuan sikit. Nak buat jamuan tu dia kutip derma, haruslah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Harus kita kutip nak buat derma. Walaupun perkara ni dah asalnya adalah bid'ah, tapi diharuskan. Macam kita kutip derma sumbangan untuk buat majlis apa benda ni, Maulidur Rasul, bid'ah kata ulama-ulama. Tetapi bila kita kerjakan perkara ini adalah kebajikan, boleh pahala. Kerana sambutan Maulid Rasul dia adalah bid'ah, tapi bid'ah yang diharuskan, tak ada salah. Syekh Ahmad Syarbasi rahimahullah taala, Dr. Ahmad Syarbasi sebut dalam kitab Ya As'alunaka Fiddin, satu majlis yang tidak dianjurkan pada zaman Nabi bila kita buat bid'ah. Tapi adakah mungkarah ataupun jaizah? Bid'ah itu tengok kenapa kita buat tu. Kita buat majlis baca Quran dan sebagainya, maka bid'ah itu tidaklah bid'ah yang syar'iyyah. Hanya pada lugah saja dibenarkan kita kutip derma untuk buat majlis baca ayat-ayat Quran sampai ramai-ramai berdoa untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ini dibenarkan oleh syarak. Soalan kedua, orang Islam memberi penghormatan terakhir kepada orang kafir yang telah mati. Dia gini, boleh kita menghadiri kematian orang-orang kafir, boleh. Kerana Nabi sendiri pernah beri takziah
kepada orang-orang kafir yang meninggal dunia. Boleh?